Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wazir. Okay, untuk perkongsian kali ini saya nak keluar sikit daripada topik yang biasa saya sembang lah kan. Maksudnya biasanya saya sembang pasal fotografi. So kali ini nak sembang sikit pasal atau kongsi cerita tentang trip saya ke Rusia, tu Trans-Siberia. Okey, sebenarnya minat saya untuk ke Rusia ni dah lama berbutik, dan cuma untuk trip Trans-Siberia ni saya mula jadi minat bila terbaca satu artikel tentang Anna Tang Hui Sim ni yang pada tahun 2005 ni, berusia 29 tahun ni, dia mengembara buat trip Trans-Siberia daripada Rusia, Mongolia, Beijing sampai ke China ni seorang diri. So bila tengok gambar ni saya rasa macam teruja kan, bila kata siapa kaki travel, bila tengok gambar ni macam best. Tambah-tambah lagi kita tengok perjalanan dia tu melibatkan 15,000 km naik kereta api. So gambar-gambar dalam sisipan ekstra Cosmo Ahad April 2005 ni memang betul-betul menarik minat saya lah. Siapa-siapa kaki travel pun boleh tengok ni, cerita ni memang akan teruja lah bila nak pergi kan. Cuma bila baca artikel ni, saya tengok kos dia tu macam agak tinggi lah bagi saya kan, dalam sekitar 10,000 duit kita lah masa tu pada tahun 2005 tu. Macam tinggi ni, macam hampir mustahil lah untuk saya nak buat kan, terlalu tinggi. Tapi minat tu tak hilang macam tu lah kan. Sebab lagi tu saya suka minat membaca. Bila kita baca blog, baca tu baca ni, kadang-kadang kita sesekali jumpa juga orang kata artikel tentang Trans-Siberia ni. So bila tengok baca tengok baca blog ni, tengok kos dia macam boleh kurangkan lagi daripada 10,000 je lah. Maksudnya tanpa 10,000 pun kita boleh buat trip Trans-Siberia daripada Malaysia, mungkin dalam 5,000, 7,000 macam tu kan. So bila dah tahu kos dia taklah tinggi mana, saya pun cari buku panduan tu yang saya nampak ni lah, yang banyak disuggestkan dalam pada blog-blog tu, buku daripada Brian Thomas ni lah, Trans-Siberian Handbook ni. Ini edisi ke-8 ni. So banyak maklumat dalam buku lah. Buku Lonely Planet masa tu macam susah nak jumpa lah. So input dalam buku panduan ni banyak membantu jugalah, selain daripada artikel ataupun yang saya baca dalam blog lah. Dan nak jumpa blog pengembara ataupun traveller daripada Malaysia, tak kira lah dia bangsa apa kan, cuma yang lokal punya ni memang agak susah masa tu. Macam susah nak jumpa lah. Ada yang orang travel biasanya orang ikut trip mewah lah kan, yang 20,000, 30,000 kan. Yang untuk backpackers yang pergi ke Rusia ni macam jarang orang pergi. Pergi Europe selalu, pergi London, Istanbul, pergi Amsterdam. Padahal dia dengan Rusia ataupun Moskow tu bukan jauh sangat. Cuma sana pasal dia mungkin pasal kekangan nak dapatkan visa, dia macam rumit sikit, orang jarang pergi sana. Dan maklumat tentang trip Trans-Siberia daripada orang tempatan, orang Malaysia, rakyat Malaysia, macam susah. Dan ada satu tu bila cari-cari barulah saya jumpa ada seorang ni, dia bekas wartawan, Anis Ibrahim. Dalam blog dia pun dalam bahasa Inggeris. Dalam blog tu dia cerita lah pengalaman dia pergi seorang diri Trans-Siberia. So bila saya baca tu, dia punya trip tu agak latest. So saya follow tengok, nampak gayanya benda tu taklah mahal mana dan boleh dilakukan seorang diri. Dia perempuan pun boleh pergi. Seorang diri, kenapa saya lelaki tak boleh pergi kan? So bila tengok kos tu masih tinggi lagi, tapi boleh buat lah kan. So bila dah tahu tu, kita tengok pula apa benda yang perlu kita buat untuk merealisasikan impian tu. Sebab walaupun dia agak susah kan. So saya pecah-pecahkan benda tu. So nak tahu nak masuk sana Rusia tu apa yang diperlukan. Okay, nak masuk Rusia kita kena ada visa. Selain daripada visa, tak boleh apply saja dekat embassy dia tu, kita kena pergi, kita dapatkan dulu invitation letter. Invitation letter tu saya tengok, macam mana nak dapat invitation letter ni kan, siapa yang nak invite saja. Rupanya kita boleh beli ataupun dapatkan daripada travel agency yang sah dari Rusia ataupun yang diiktiraf lah kan, international travel agency. Ataupun kita boleh dapatkan daripada invitation letter daripada hotel yang kita menginap tu. Ada orang boleh buat kita punya invitation letter tanpa perlu sebarang bayaran, dengan syarat kita menginap dekat hotel tu lah mungkin 2-3 hari kan. Saya memilih untuk dapatkan invitation letter daripada satu travel agency ni, Ria Rusia. Dia juga uruskan pembelian tiket. Cuma kalau beli tiket tapi daripada company tu memang
lebih mahal lah. Mahal ni boleh kata lebih 200-300 juga lah dia punya harga dia, extra daripada harga yang sepatutnya kena bayar tu. So bila dia dah dapat tu, bukan dapat tu, belum buat lagi. Bila dah dapat tu, tengok dia punya proses nak dapatkan visa tu pula macam mana kan. Okay, bila dah tahu kos tu semua, saya pula plan nak balik daripada Beijing, fly ke Malaysia. So tengok pula kos visa China tu macam mana, apa prosedur ataupun dokumen yang diperlukan untuk membolehkan saya apply China punya visa. So macam Rusia, syarat dia kena ada biasa-biasa lah, booking hotel apa semua, dan yang paling penting kena ada invitation letter daripada Rusia lah kan, daripada Rusia ataupun daripada travel agency tu. Ada tu baru kita boleh layak untuk mohon visa. Mohon visa tu belum tentu guarantee dapat kan, tu just baru nak mohon. Dapat tak dapat tu lain cerita. Dekat itu kena beli tiket lah. Benda tu yang complicated sikit tu. Ni kalau kita beli tiket, invitation letter tak buat, visa tak buat, nanti pergi embassy tak lulus tiket tu macam mana kan. So bila dah dapat invitation letter tu, beli secara online, bayar, tu dapat. Lepas tu barulah bawa borang tu pergi embassy Rusia dekat Jalan Lampang tu. Okay, bila dah dapat tu dalam, tak silap tu dalam 5 hari bekerja kot, baru dapat visa tu. Terus pergi China embassy, apply pula China punya visa lah. Masa tu dah saya dah beli tiket lah, maksudnya Beijing balik ke sini kan. So maksudnya perancangan dia tu, apa yang saya nak kongsi tu, walaupun kadang-kadang kita tengok trip tu agak susah, kita jangan terus mengalah lah kan. Bukan semestinya Trans-Siberia, mungkin kita benar nak pergi ke Afrika, ke Amerika Latin, ke Peru kan. Kita rasa macam memang betul kos sana memang tinggi lah kan. Salah satu sebab dia flight cost. Tapi kalau kita boleh, memang kita berhajat nak travel jauh ni, cuba kita kurangkan sikit travel dekat-dekat. Mungkin ada setengah orang tu macam dia pergi Indonesia tu tiap-tiap tahun 2-3 kali kan. Kalau kira-kira kos pun mungkin dah boleh pergi ke Rusia, ataupun orang yang pergi kata Europe kan, Istanbul, London, semua tu kan. So kos dia yang masa saya buat pada tahun 2014 tu lebih kurang 7,000. Tak sampai, kalau nak ikutkan tak sampai 7,000. Ni complete maksudnya kos keseluruhan daripada Tambang. Saya naik flight terus pergi London dulu, London St. Petersburg saya naik kereta api pergi Moscow Kazan naik kereta api, Kazan Irkutsk naik kereta api, lepas tu Irkutsk Mongolia Beijing. Okay, semua kos tu, tiket kereta api, tiket flight balik ke Malaysia daripada Beijing, makan minum tu sebenarnya kalau ikutkan di ground di Rusia tu tak tinggi mana pun. Pasal masa tu saya bagi duit dia pun tengah jatuh juga. Saya banyak menginap di hostel kan. Hostel ni dalam kebanyakan yang saya menginap tu bawah 100, dan kebanyakan masa dalam kereta api. Jadi benda tu kos tu boleh kurang lagi lah. Makan pun untuk saya ni just makan untuk bagi tenaga sajalah. Pasal masa saya pergi tu dalam bulan ujung bulan 12 tu memang winter kan, dia memang betul-betul sejuk tu masa tu. So memang kena makan benda-benda yang senasa untuk panaskan badan lah. Macam saya tak adalah makan yang mewah-mewah kan, just cukup untuk tu. So kos keseluruhan yang boleh saya dapat, yang saya buat masa trip ke Rusia tu sekitar itulah 7,000 lah. Cuma lagi satu tips dia, bukan tips lah, perkongsian dia, kalau nak pergi sana sebaik-baiknya itinerary tu lengkap, dokumen tu lengkap. Macam saya buat file lagi besar macam ni kan. Dalam file ni macam-macam ada, tiket kereta api ada, tiket kereta api, visa, itinerary dia punya booking punya confirmation letter, metro map. Benda ni penting. Macam contoh masa saya sampai di St. Petersburg tu, pegawai immigration tu tanya nak pergi mana, dia tanya dalam bahasa Inggeris kan, maksud nak pergi mana. Saya cakap nak buat trip Trans-Siberia. Dia bagi dokumen ke bukti, bagi file dia tengok, okay, terus keluar. So benda tu penting, dan memang kita kena rancang benda tu. Pasal kereta api untuk perjalanan jauh ni, contoh daripada Irkutsk keluar ke Beijing ni, dia bukannya hari-hari ada. Dia kalau tak silap seminggu 2 kali kot. Seminggu 2 kali. Kalau terlepas tu kena tunggu lagi beberapa hari barulah ada train pergi Beijing. Ada alternatif lain lagi daripada Rusia, kita masuk Mongolia. Mongolia kita cross ke China punya border, kita sambung ke Beijing lah.
Cuma benda tu memang complicated lah. So kena rancang betul-betul sebab time ni sangat kritikal lah. Dia kalau contoh lah, kalau kita dalam visa tu kita mohon daripada tarikh sekian-sekian hari bulan untuk berada di Rusia, sekian hari bulan kita kena keluar, memang kita kena follow kat situ. Takut kena denda ke apa kan. So benda tu kena plan betul-betul. Maksudnya contoh lah, in case kalau kereta api tu ada problem, okay, apa plan kita nak buat. So kita kena ada plan B. Yang penting, lepas tarikh yang sepatutnya kita kena keluar daripada Rusia tu, kita keluar daripada Rusia. Sebab yelah, kita sering didedahkan yang bahawa Rusia ni macam negara yang complicated lah kan. Sebenarnya dari segi keselamatan mana-mana pun lebih kurang sama lah. Kita kena take care diri kita lah. Ada juga bab sampai saya kena tahan dengan polis di Rusia tu kan, di Gaza, di soal siasat. Macam takut kena tinggal kereta api, hampir-hampir nak tertinggal kereta api pasal saya tersalah platform kan. Yang itulah kereta api yang daripada risiko nak pergi Beijing tu. Kalau saya terlepas kereta api tu, seminggu lagi lah saya kena tunggu train yang sama. Ataupun saya kena itulah buat plan cross, janji saya keluar daripada Rusia masuk Mongolia kita tak perlu ada visa. Lepas tu daripada Mongolia tu sama ada kita nak naik kereta ke, taksi ke, bas ke apa ke, sampai cross border Beijing, border China. Lepas tu kita cari alternatif lain untuk pergi ke Beijing lah, pasal saya balik daripada Beijing. So benda tu memang kena betul-betul detail, kena preparation tu. Kalau travel seorang lah, kalau kita dengan grup lain, dengan travel agency, mungkin dia orang yang akan uruskan benda-benda tu. So macam saya kena buat sedetail-detailnya, ada plan A, B, okay, kalau benda ni ada problem apa benda ni problem ada benda. So ada pilihan untuk escape plan lah, in case kalau ada apa-apa terjadi. So untuk perkongsian ringkas kali ni itulah je lah. Buat masa itu dahulu lah. Yang tentang saya kes kena tahan dengan polis tu, tentang hampir-hampir nak terlepas kereta api tu, kenapa tu, macam mana suhu sejuk sana, macam mana saya bertahan lah. Ada perkongsian yang lain lah. Untuk perkongsian nikah ni itulah. Maksudnya saya dapat inspirasi daripada artikel dalam Cosmo Ahad April 2005 ni, dan selebihnya dapatkan panduan daripada buku Trans-Siberian Handbook ni lah. Cuma sekarang ni kalau tak ada benda ni pun tak apa, kita boleh tengok blog je lah, blog Instagram pun kadang-kadang nak update story kan. Cuma kalau buku ni senang sikit je nak satu contoh, nak buat rujukan tanpa online kan. Ok lah, sekian lah dulu perkongsian ringkas saya tentang trip Trans-Siberian saya. Ada masa nanti insyaAllah saya sambung lagi dengan lebih detail part by part lah. Okay, terima kasih.